warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua penonton Lubna TV pada hari ini. Jadi kita sekarang sedang live di dalam sebuah segmen yang biasa di Lubna TV, iaitu segmen dari wanita untuk wanita. Lama juga kita tak bersiaran dari segmen ini, dan hari ini kita akan bawakan kembali kepada anda penonton Lubna TV segmen dari wanita untuk wanita, kerana kita tahu wanita itu sangat istimewa. Jadi hari ini kita sangat bertuah. Sebelum tu kita minta penonton semua sharekan video ini kepada rakan-rakan anda agar apa yang kami akan kongsikan sepanjang segmen ini turut dapat dimanfaatkan oleh mereka di luar sana. Jadi tetamu kita pada hari ini sangat istimewa, iaitu Puan Hajah Zuraidah Mat Noor, yang merupakan mantan Adun Wanita Terengganu, yang mana pasti banyak perkara yang beliau akan kongsikan selepas ini. Jadi tunggu sehingga ke akhir rancangan untuk pastikan apa yang akan Kak Da kita kongsikan sebentar lagi. Okey, stay tune. Jadi kita tanya khabar dulu lah pada Kak Da kita lah. Okey Da, apa khabar dah hari ni? Alhamdulillah sihat. Kak Mi apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okay. Lama ya tak bersiaran dalam Lubna TV ni dalam segmen wanita untuk wanita, insya-Allah. Jadi memang dulu kita ada segmen dengan Da juga, segmen. Jadi hari ini kita sebab banyak perkara Da sebenarnya nak kongsikan. Jadi banyak segmen sebenarnya kita boleh bersama dengan Da. Insya-Allah. Jadi hari ini kita akan membawakan anda satu tajuk yang sangat best lah, iaitu pencapaian wanita Terengganu. Sebenarnya wanita Terengganu ni sangat bertuah lah, kerana secara latar belakangnya saya nak ceritakanlah bahawa Puan Hajah Zuraidah Mat Noor ini merupakan Adun Wanita Terengganu yang pertama. Betul ke? Ya, betul. Kan? Yang telah dilantik pada tahun 2018. Okey, jadi Adun Wanita ini dilantik untuk mengambil cakna hal ehwal wanita secara khas dan secara berfokus. Jadi kita nak mulakanlah beberapa perkara yang kita nak minta Da kongsikan lah. Jadi perkara pertama lah, maknanya kita nak tanyakan dengan Da, waktu dilantik sebagai Adun Wanita Terengganu tu, apakah perkara yang menjadi orang kata terdetik bagi Da lah bila dilantik? Sign dia yang ada sign kan, akad sumpah kan, apa yang misi lah, boleh kata misi lah yang Da nak bawa kan sewaktu dilantik sebagai Adun Wanita Terengganu itu? Silakan Da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertamanya akan nak ucapkan terima kasih kepada tim Lubna TV kerana sudi menjemput Kak Da pada hari ini untuk kita berkongsi. Berkongsi ialah sebut nama segmen wanita untuk wanita, pastinya pengisian ataupun perbincangan kita hari ini fokus mengenai wanita dan lebih fokus lagi mengenai wanita Terengganu, insya-Allah. Berbalik pada soalan Kak Amy tadi, misi ataupun lebih kepada matlamat lah, apa yang apabila kita diangkat sebagai Adun wanita, apa yang kita nak capai, apa yang kita nak bawa wanita Terengganu ni sebenarnya. Para hadirin, para penonton yang dikasihi sekalian, alhamdulillah pada 2018 apabila pada PRU yang ke-14, apabila PAS kita mengambil alih tampuk pemerintahan Kerajaan Terengganu, dan ketika itu kita sebenarnya PAS mengguna pakai ataupun kerajaan ketika itu mengguna pakai amendment undang-undang tubuh kerajaan negeri yang menyatakan bahawa sekiranya tidak ada wakil rakyat wanita yang menang pada pilihan raya tersebut, maka kerajaan boleh melantik wanita untuk diangkat sebagai ahli Dewan Undangan Negeri mewakili suara wanita Terengganu. Okey, bila kerajaan serius untuk melaksanakan enactment tersebut, maka di sinilah sebenarnya satu kepercayaan, satu pengiktirafan kerajaan kepada kita wanita Terengganu untuk kita melibatkan diri sebagai orang kata dalam kita, macam mana kita membuat dasar atau membuat garis panduan kita sebagai seorang antara yang terlibat dengan yang membuat keputusan, terlibat dengan tadbir urus dan sebagainya. Jadi mesti sesuatu yang besar, hasrat yang cukup besar daripada pimpinan kerajaan untuk melihat wanita Terengganu ini untuk maju ke hadapan.
Okey. Disebabkan ini Kak Da bersama dengan tim lah, kita mencipta satu misi, iaitu mula-mula diangkat Kak Da menggunakan misi wanita Terengganu, wanita berilmu. Okey. Wanita Terengganu berilmu ni sebab dia merangkumi wanita dan ekonomi, wanita ilmu ekonomi tu macam mana, wanita dan kesihatan, wanita dan pendidikan, wanita dan agama. Semua segmen-segmen yang kita nak sentuh itu mestilah mempunyai ilmu, perlu ada asas ilmu, perlu ada, orang kata perlu adanya perkembangan ilmu dan perlu ada perkongsian ilmu. Jadi di sinilah kata peranan kami macam mana nak nak selarikan dengan moto Terengganu Maju Berkat dan Sejahtera itu dengan moto ataupun dengan misi wanita Terengganu, wanita berilmu. InsyaAllah inilah misi utama yang Kak Da angkat apabila dilantik sebagai Adun Wanita 2018, insyaAllah. Okey, sebenarnya ringkas ya tagline ni. Dia kira macam memang pernah Kak Amy dengar beberapa bangsa wawancara dahulu. Memang inilah tagline yang dah sebut, wanita Terengganu, wanita berilmu. Betul. Jadi memang sangat setujulah sebab ilmu tu sangat luas. Macam betul. tadi kan, pendidikan, ekonomi, kesihatan tadi dah sebut. Tadi lagi pendidikan. Banyak. Agama pun. Agama. Teras kita. Okey. Jadi misi tu sangat jelas. Bila jadi Adun Wanita dah nampak dah. Apa yang kita nak bawa wanita Terengganu sebenarnya. Kita dah ada. Yes. Okey. Kita tahu dah misi seorang Adun Wanita Terengganu yang dilantik yang pertama. Adun yang pertama tu. Okey. Jadi yang kedua, berdasarkan misi yang dah sebut tadi lah. Boleh tak dah ceritakan sikit lah antara banyak sebenarnya program ataupun pelan-pelan lah yang telah pun dilaksanakan untuk mencapai misi yang wanita Terengganu, wanita berilmu itu. Okey, alhamdulillah. Okey, bila sebut misi wanita Terengganu berilmu ini, dia perlu ada perancangan, perlu ada strategi, perlu ada tindakan untuk menjayakan misi tersebut. Dan alhamdulillah untuk menjayakan misi ini, kami bersama tim penggubal daripada para akademik, daripada NGO, daripada kepakaran masing-masing, kita menghimpunkan wanita-wanita Terengganu, dan juga kita merancang ataupun kita berjaya menyiapkan dasar wanita Terengganu. Okey, dalam dasar wanita Terengganu ini, di sinilah orang kata misi Kak Da, misi wanita Terengganu berilmu itu insya-Allah mampu direalisasikan, mampu diterjemahkan, mampu dizahirkan. Jadi dasar wanita Terengganu inilah orang kata macam satu blueprint ataupun satu kerangka atau satu gagasan apa yang kita nak capai, apa yang kita nak buat, berbandingkan segmen-segmen macam Kak dah sebut tadi lah, segmen kesihatan, segmen pendidikan, segmen kelangsungan hidup, dia ada dalam 13 segmen, dan apa yang kita nak buat semuanya seiring dengan dasar wanita tersebut. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, antara macam mana kita sekarang ni, contohnya wanita dan wanita dan agama contohnya. Okey, bisa buat wanita agama, antara program yang Kak Da biasa buat adalah wanita bijak Al-Quran. Itu setiap tahun kita buat, kita menghimpunkan wanita-wanita untuk sama-sama kita bertadarus, kita tadabbur Al-Quran, kita juga macam mana kita nak jadikan Al-Quran sebagai teman, sebagai sahabat kita apabila kita diuji dengan masalah rumah tangga, diuji masalah anak, diuji masalah ekonomi, kita mencari Al-Quran sebagai penawar ataupun menjadi sahabat kita. Sebab itulah kita setiap tahun melaksanakan program wanita bijak Al-Quran. Itu wanita, contohnya wanita segmen, contohnya dalam sentuh wanita dan agama. Okey, kalau contohnya kalau kita tengok macam mana kita Terengganu sejak adanya ada wanita, kita juga berjaya menjalankan program Terengganu Hijab Day. Terengganu Hijab Day ni adalah satu program macam mana kita nak mendidik rakyat kita untuk menutup aurat dengan sempurna. Sebab tu kita ada slogan-slogan sempurnakan auratmu, jom berhijab, banyaklah kan program-program yang kita buat untuk menarik ataupun kita nak
sebenarnya kita nak rakyat kita semakin hari semakin baik. Okey, bukan kita Terengganu ni ramai yang bertudung, dah ramai. Tapi macam mana kita nak didik mereka supaya lebih sempurna, lebih mengikuti syarat Islam. Macam mana garis panduan yang agama ajar kat kita. Dan lebih orang ingat bertudung ni tudung rambut saja kan. Tapi sebenarnya macam mana kita nak didik dia orang kena pakai stokin, kena pakai dengan orang kata tidak tabarruj, maksudnya tidaklah make up ikut keterlaluan, pakaian yang ketat, pakaian yang nipis. Kita macam tu kita nak bagi ilmu kepada mereka. Okey, itulah kami sentuh tentang wanita dan agama. Dan juga antara program untuk mencapai misi tersebut, misi kembali pada misi kita lah wanita Terengganu berilmu tadi, kita juga menyentuh berbagai segmen sukan contohnya. Contoh sukan, kita terkenal kalau Terengganu ni antara ramai yang melahirkan atlet dari segi sukma ataupun sukan-sukan bola sepak, sukan-sukan asas dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak atlet kita, terutama atlet wanita ni cemerlang, perform, dia sangat bagus, dia boleh mengharumkan nama negeri Terengganu. Tapi dalam masa sama dia ada bercakap-cakap macam mana kita nak melahirkan pemain yang contohnya patuh syariah, yang mengikut kehendak agama kita. Sekurang-kurangnya mereka menutup aurat, sekurang-kurangnya mereka menjaga ikhtilaf, mereka menjaga adab, akhlak dan sebagainya. Itu juga kami tekankan dalam macam mana kita nak menyentuh segmen wanita dan sukan contohnya. Okey. Antara kata program yang dijalankan juga, kita buat juga kalau wanita dan kesihatan ni, kita sentiasalah meraihkan kata bersama dengan persatuan-persatuan, contohnya persatuan kanser payudara, persatuan kita memberi kesedaran tentang kesihatan mental. Kita sentiasa melibatkan diri dengan macam mana kita nak menjaga kesihatan wanita, terutamanya lepas bersalin, berpantang macam mana. Kita cukup cakna dengan kesihatan wanita sebab kita tahu dan sebab itulah Terengganu setiap tahun meluluskan bajet untuk memberi pertukan untuk kita melaksanakan pemeriksaan, buat mammogram dan juga pap smear secara percuma, sebagai percuma kepada rakyat kita yang berkelayakan. Sebab kita tahu antara punca utama kematian ataupun antaranya yang menyumbang kepada kematian wanita adalah kanser payudara dan juga kanser cervix. Jadi menyedari betapa pentingnya ada kesedaran kesihatan untuk masyarakat kepada wanita kita. Kita memang memperuntukkan satu bajet lah, kita buat kata saringan awal ataupun pemeriksaan awal sebelum ialah kadang-kadang bila dah jadi kanser ni, tahap 3, tahap 4 barulah orang pergi hospital. Kita risau yang tu Kak Amy. Jadi sebab itulah kita buat saringan awal, pencegahan awal untuk mencegah kanser payudara juga kanser cervix. Okey, mungkin Kak nak sebut laju sikit lah. Kak Dah cukup aktif sebenarnya dalam menyentuh wanita dan pertanian ataupun sebab Kak Dah sendiri sejak PKP lah, sejak kita diuji dengan pandemik beberapa tahun yang lepas, Kak Dah sendiri ada tanaman segera fertigasi lebih daripada 300-400 pasu Kak Dah buat, buat tanam sayur-sayur hijau lah, salad, sawi, apa lagi, kangkung, bayam, macam-macam jenis lah kan, tanaman-tanaman. Dan sebenarnya menjadi contoh kepada wanita di luar sana. Maksudnya kita boleh bercucuk tanam di kawasan rumah kita dan sekaligus dapat mengurangkan kos sara hidup. Dan Kak Dah sendiri menjadi contoh kepada wanita lain sampailah sekarang. Pagi tadi pun sebelum masuk mesyuarat, masuk kebun dulu, kita tuai hari ni hasil-hasil dan kita agihkan kepada orang yang memerlukan. Jadi program-program ini sebenarnya cukup membantu. Macam mana kita rasa kita nak wanita rasa kreatif dan rasa boleh mengisi masa lapang di rumah dan boleh mengurangkan kos sara hidup ni yang cukup tinggi. Jadi kadang-kadang itulah, kadang nampak simple, nampak kecil ya, tanam sawi, tanam kangkung, tanam sayur-sayur lain. Tapi benda perkara-perkara inilah yang kata sedikit sebanyak boleh membangunkan diri kita, boleh orang kata menyumbang kepada ekonomi keluarga kita. Nak cerita banyak jangan mungkin Kak Dah berhenti sini dulu insya-Allah. Maksudnya pelan ataupun program yang dijalankan untuk mencapai misi wanita Terengganu, wanita berilmu. Banyak dah merangkumi semua kesihatan, pertanian tadi yang paling rasanya menarik sebab masa aku tengok live dah Kak Peh Dah sendiri
dia live, dia kita tua besar-besar pun. Betul. Sebab kadang mendapat bimbingan daripada Jabatan Pertanian Negeri Terengganu yang sentiasa kata berbesar hatilah dia orang nak ajar kita macam mana nak kalau tanaman kita ada penyakit macam mana nak cari penawar tu macam mana nak suruh sayur kita besar-besar. Jadi sebab itulah betullah pihak kerajaan sentiasa terbuka untuk memberi ilmu kepada wanita-wanita kita. Itulah dia. Jadi kalau penonton yang belum follow page Kak Dah kita, boleh follow Zuraida Mat Noor. Memang dah selalu kadang-kadang bila dah hasil nak tua tu dah buat live. Fresh from ladang. Sebenarnya untuk bagi semangat kepada wanita di luar sana. Ni hasil kita bukan lama pun, 20 hari 25 hari dah dapat hasil. Okey. Alhamdulillah. Jadi banyak program tadi yang antara sebenarnya Kak Im lah banyak sebenarnya. Ya, program, betul. tapi yang besar-besar yang dah sebut tadi Terengganu Hijab Day. Sebab bila dah sebut tadi kan macam bukan sekadar bertudung. Kita nak ajar orang macam pakai stokin, jangan pakai ketat. Sebenarnya luas lagi. Nak mendidik. Nak mendidik. Hijab tu bukan kepala saja, turut hijab yang sempurna. Akhlak kita pun macam mana kita kan? Ya, betul. Jadi dah jelas lagi program-program yang telah dijalankan. Jadi hasil daripada program-program ni kan yang dah sebut tadi lah, kesihatan, ekonomi dengan pertanian, juga agama tadi yang paling teras lah. Jadi apakah yang anda lihat sebenarnya sepanjang menjadi adu wanita Terengganu tu, antara pencapaian wanita Terengganu yang anda lihat lah, mungkin hasil lah kita nampak yang anda kata walaupun simple tapi boleh memberi impak kepada wanita Terengganu itu sendiri. Okey, alhamdulillah. Okey, bila Kak Imi sebut pencapaian wanita Terengganu, Kak Dah tak fokus kepada aduan wanita saja. Sebenarnya bila sebut pencapaian wanita Terengganu ni, dalam tempoh 5 tahun kita tadbir urus kerajaan negeri, kita cukup ramai melahirkan wanita. Yang pertama adalah segmen usahawan. Ramai mana wanita kita yang berjaya menjadi usahawan dan juga apabila menjadi usahawan yang berjaya, mereka boleh menyumbang kepada kebajikan, menyumbang kepada produktiviti masyarakat. Kak Dia suka tau, sebab Kak Dia sendiri menjaga usahawan-usahawan wanita. Jadi sebab kita Terengganu dia ada banyak dana ataupun banyak insentif-insentif yang diberikan kepada usahawan. Sebagai contoh, kita ada Dana Putera. Dana Putera ni kita bagi barang-barang berniaga. Contohnya kalau dia nak buat makanan-makanan frozen tu, kita bagi freezer contohnya. Kalau dia nak buat kek, kita akan bagi mixer, kita akan bagi alat-alatan untuk mereka nak mengembangkan perniagaan, untuk mereka nak memudahkan mereka nak buat kuih dan sebagainya. Jadi itu peluang. Itu orang kata itu satu takut kejayaan untuk menghasilkan usahawan. Okey. Jadi Kak Dah tak nak sentuh tentang kejayaan ada wanita saja. Yang dapat ke akhir nanti baru Kak Dah sentuh apa perkara. Dan juga sebenarnya wanita kita juga ramai yang menceburi juga dalam bidang ialah tadi kan sebut usahawan, macam mana dia dalam segmen sukan. Kita ramai melahirkan atlet-atlet dan sekarang ni hampir boleh katalah 95% atlet wanita kita adalah bertudung. Alhamdulillah. Tapi mereka cukup cemerlang dalam sukma baru ni. Dan juga okey. Kak Dah diberi kepercayaan dalam oleh Majlis Sukan Negeri Terengganu untuk menjawat jawatan sebagai Timbalan Kontijen Sukma Negeri Terengganu. Timbalan kontijen, tak pernah ada wanita pegang timbalan kontijen ni. Sebab tugas dia agak berat. Kita juga sebagai ibu angkat acara bola jaring, tetapi bila jadi timbalan kontijen ni, kita semua acara. Dalam berapa puluh acara banyak acara lah. Dan terutamanya Kak Dah akan ambil berat tentang atlet wanita kita dari segi kesihatan mereka, dari segi ambil berat dari segi kebajikan mereka. Kadang-kadang tegur jugalah sekiranya dari segi pakaian ataupun dari segi ikhtilaf ataupun adat ataupun akhlak-akhlak mereka lah. Anak-anak kan kadang mereka ni boleh enjoy bersukan, boleh jumpa kawan-kawan ni tu sikit kan, lalai dan sebagainya. Tapi itu nak menggambarkan satu kepercayaan kerajaan kepada Kak Dah untuk menjaga atlet-atlet Terengganu, sebab tu diangkat sebagai timbalan kontijen. Okey, itu pencapaian Kak Dah dalam segmen sukan. Okey, Kak Dah juga nak sentuh apa pencapaian juga sebenarnya wanita Terengganu ini dalam tadbir urus, sebab kita ramai daripada rakyat Terengganu ini menjadi pegawai kerajaan yang juga menjawab awal sebagai orang yang penting dalam pentadbiran kerajaan. Kita ada wanita kita ada dalam Universiti Penerangan Darul Iman, ada dalam IMIX, Institut Modern Insan Terengganu Sejahtera, ada dalam Doat, ada dalam Universiti Wanita kan. Jadi
mereka ini sangat perform, mereka sangat bagus, memberi komitmen yang cukup untuk membantu pihak kerajaan mentadbir urus bidang-bidang berkaitan. Okey, dan akhirnya boleh Kak Dah sebut juga pencapaian ada wanita. Okey, yang pertama, Terengganu berjaya menyiapkan dasar wanita Terengganu. Dasar wanita Terengganu ni benda yang baru, benda yang tak pernah ada sebelum ini, dan kita bermula daripada zero, daripada kosong. Kita mengkaji, kita jelah ambil masa beberapa tahun jugalah nak menyiapkan dasar wanita yang menepati wakil ataupun suasana di Terengganu ini. Kita ada dasar wanita negara, kita ada dasar wanita negeri-negeri lain, tapi dia berbeza. Tapi dasar wanita negara menjadi panduan kepada kita lah. Ada guideline lah apa yang boleh kita ikut kan. Okey. Kemudian ialah apabila sentuh ada wanita ni, kadang bukan saja menjaga haiwan wanita, tapi kadang-kadang dalam wanita tu dia mesti berkaitan dengan keluarga. Dia juga ada berkaitan dengan anak. Ya, betul. Jadi Kak Dah diberi amanah sebagai ahli lembaga pengarah Yayasan Pembangunan Keluarga Negeri Terengganu. Okey, dan apabila menjadi ahli lembaga pengarah ni bukan satu tanggungjawab cukup besar. Macam mana kita nak memastikan YPK melaksanakan program-program yang orang kata merangkumi ataupun meliputi semua segmen, ataupun kita ada sasaran-sasaran kita. Contohnya daripada lahir, daripada kandungan lagi, daripada lahir, lepas tu daripada remaja, lepas tu daripada dewasa sampai ke warga emas. Apa program-program untuk membantu mereka? Sebab Yayasan Pembinaan Keluarga, dalam keluarga ini ada ibu, ada ayah, ada nenek, ada datuk, ada cucu, ada anak. Jadi benda yang besar. Okey, Kak Dah semua bagi contoh. Kalau Yayasan Pembinaan Keluarga ni buat program daripada lahir tak ada gigi tu, kata siapalah mati, siapalah orang kata tua tinggal gusi saja. Program yang cukup baik untuk mereka. Sebab contohnya okey, kita buat program-program ialah kalau anak-anak ni dia ada juga program motivasi, bermula dari perkahwinan lagi sebenarnya Kak Imi. Kita menguruskan walimatul urus perdana, perkahwinan beramai-ramai secara percuma yang kerajaan bagi kepada rakyat kita. Kemudian kita menaja honeymoon kali kedua. Maksudnya kita sekarang ni dapat laporan kadang 2 tahun 3 tahun tempoh perkahwinan ni yang berakhir dengan, ada juga yang berakhir dengan perceraian. Jadi kita mengambil serius isu seperti ini. Sebab itulah kita menggalakkan, kita buat satu program honeymoon kali kedua ni. Kita mengumpulkan pasangan-pasangan yang berkahwin 5 tahun ke bawah, dah tempoh 5 tahun ke bawah lah, yang nama-nama mereka telah dirujuk oleh Jabatan Agama. Maksudnya dalam tempoh perceraian, dalam tempoh kaunseling, dalam tempoh maksudnya masalah-masalah keluarga. Kita kumpulkan mereka, kita modulkan mereka, dan kita bagi mereka bercuti di hotel dan masa 3 hari 2 malam lah. Banyak program kita bantu mereka, dan alhamdulillah ada sebahagiannya dapat bersama kembali, tak jadi bercerai. Satu perkembangan positif, mereka dapat baik semula. Sebab itu orang kata program bawah Yayasan Pembangunan Keluarga ini cukup banyak untuk kita menjaga kebajikan wanita dan keluarga itu sendiri. Okey. Banyaklah Kak Dah nak kongsi, terlalu banyak. Tapi Kak Dah nak sentuh juga pencapaian Kak Dah kan sebagai ahli wanita. Kak Dah juga diberi kepercayaan untuk memegang sebagai ahli lembaga pengarah Pusat Sains dan Kreativiti Terengganu, PSKT. Okey. Ya, Kak Dah ahli lembaga pengarah. Kami bertanggungjawab macam mana kita nak jadikan bidang sains dan teknologi ini satu bidang yang diminati oleh pelajar-pelajar kita. Okay, contohnya kita ada pusat sains, kita nak dia berbentuk inklusif, bukan eksklusif. Orang takut pergi pusat sains, kata oi tempat ni tempat yang moden ni, ada komputer, ada teknologi ni, ada ni. Jadi orang kampung takut nak pergi. Tapi macam mana kita nak memasyarakatkan PSKT ni? Kita rasa kita nak orang rakyat Terengganu ni minat dengan sains, minat dengan teknologi, minat dengan benda-benda yang baru. Kita teroka benda yang baru, dan di situlah kita akan jumpa dunia saintis, kita akan jumpa dunia pekerjaan yang melibatkan
sains, yang melibatkan teknologi, yang melibatkan benda-benda yang moden lah kan. Jadi Kak Ida bertanggungjawab jugalah untuk memasyarakatkan sains dan teknologi ini kepada masyarakat. Jadi alhamdulillah satu kepercayaan kerajaan pada kita jugalah. Dan PSKT pada baru-baru ini telah mengisytiharkan kita menerima kunjungan berlipat kali ganda lah pada tahun-tahun yang lepas. Kita memang mengalami masalah masa pandemik kan memanglah mana-mana tempat tak boleh pergi kan, tutup semua. Tapi lepas pandemik ni kita mendapat sambutan yang cukup baik, dan juga tiket dan dia yang dijual juga mendapat sambutan yang sangat baiklah, dapat menyumbang kepada ekonomi hasil negeri juga, insya-Allah. Dan juga kadang sentuh juga tentang apa tadi, kadang ada sentuh dah tentang wanita ada Quran, macam mana wanita ada agama, menjadi usahawan, sukan, kebajikan. Okey, dan terakhir ada sentuh bila kita bersama dengan keluarga ni, kita ada anak-anak. Tidak semua anak kita sempurna. Ada anak kita diuji dengan Down syndrome, anak-anak kita diuji dengan autism kan. Dan atas dasar ini kadang memanglah kita biasa masuk kampung, kita biasa ziarah. Kita akan jumpa banyak keluarga ataupun ramai orang yang diuji seperti mempunyai anak-anak istimewa seperti ini. Jadi kami bersama dengan ibu-ibu bapa yang diuji seperti ini, macam satuan Pusat Autism di Terengganu. Mereka ada hasrat yang besar untuk menubuhkan Pusat Autism Negeri Terengganu yang berperanan untuk memberi terapi ataupun sebagai penjagaan, sebagai one stop center untuk mereka menjalani aktiviti bersama anak-anak autism. Kadang menyambut baik program ini. Kadang berbincang dengan YB Esko Wanita dan Kesihatan, Wanita dan Kebajikan, YB Anafiah, untuk merealisasikan hasrat ibu bapa yang ada anak autism ini, untuk kita buat pusat autism sejahtera Terengganu. Maksudnya satu pusat di bawah kerajaan Terengganu yang kita berkhidmat sebagai percuma. Sebab kadang kita kena faham anak-anak autism ni kalau mendapat rawatan kosnya sangat tinggi. Kadang-kadang mereka terpaksa menunggu masa terlalu lama, 6 bulan, 7 bulan untuk dapat satu rawatan. Kadang terpaksa pergi ke Kuala Lumpur, pergi ke Selangor untuk dapatkan rawatan. Jadi melibatkan kos yang besar dan jangka masa yang panjang. Sebab itulah bilanya ada Pusat Autism Terengganu ini banyak dapat bantu anak-anak kita yang diuji seperti ini untuk dapatkan terapi, dapatkan rawatan, dapat berkongsian, dapat buat aktiviti, dan sangatlah orang kata alhamdulillah sangat membantu, dan kita tahun ini telah kita lancarkan insya-Allah dalam kita pada tahun ini. Dan juga kita sedang buat saringan lah untuk menerima pelatih-pelatih ataupun menerima anak-anak kita lah untuk kita rawat, untuk kita buat terapi dan sebagainya. Okey, jadi Kak dah sebut berapa pencapaian itu adalah orang kata bukan kejayaan ada wanita semata-mata, tidak. Kami bersama semua pihak yang membanggakan Terengganu. Kami kerajaan Terengganu ini maksudnya dalam segmen nak membangunkan wanita, salah segmen nak memperkasakan wanita, tidak diserahkan kepada esko wanita dan ada wanita semata-mata. Kita ada esko dakwah, kita ada esko sukan yang cukup ada garis panduan untuk memelihara wanita. Contohnya memelihara dan melindungi wanita. Sebab itulah kalau kita kan Terengganu ada pawagam, panggung wayang yang patuh syariah. Patuh syariah itu macam mana? Kita mengasihkan lelaki dan perempuan. Jelas menunjukkan satu situasi yang cukup memelihara kita dan juga menghormati prinsip kita. Kita juga rasa cukup selesa Kak Emika kalau ada kalangan wanita saja, tak bercampur lelaki perempuan. Kita rasa selesa sebab kita lah sebut wayang ni tempat yang suram, tempat yang gelap, jadi cukup membahayakan. Tapi bila adanya garis panduan daripada portfolio dakwah dan juga portfolio agama, sangat membantu untuk memelihara hak kita sebagai wanita. Sama juga dalam portfolio infrastruktur ataupun dalam infra dan juga dalam PBT. PBT sebab apa Kak ada sebut, kadang-kadang kita sekarang ni ada masjid yang mesra wanita dengan adanya tempat tandas yang selamat, ada tempat wuduk yang kata patuh syariah yang tidak terbuka, adanya ruang keluarga untuk anak-anak yang bermain. Itu kadang sangat menghargai, sangat rasa bersyukur sebab
agenda untuk membangunkan wanita, agenda untuk memperkasakan wanita, bukan tanggungjawab ada wanita dan esko wanita semata-mata, tapi semua portfolio mereka peranan untuk memastikan wanita kita ini sejahtera. Wanita Terengganu ini orang kata seiring dengan slogan Terengganu maju berkat sejahtera, maju bersama prinsip Islam. Berkat maksudnya rezeki yang Allah kurniakan kepada kerajaan, kepada Terengganu ini, kita kongsi kepada rakyat, khususnya kepada wanita juga dapat menikmati rezeki yang Allah kurniakan itu. Dan apabila Terengganu maju berkat sejahtera itu maksudnya kita rasa selamat di Terengganu, rasa aman, rasa tenteram. Begitulah kita nak juga wanita Terengganu rasa selesa, rasa selamat berada di negeri Terengganu ini. Dan sebab apa? Kerana mereka sentiasa dijaga kebajikan mereka sentiasa rasa dihargai, mereka rasa diiktiraf, mereka rasa disayang. Itu paling penting. Okeylah, itu sedikit perkongsian daripada Kak Da, bagaimana aku menceritakan tentang pencapaian yang membanggakan yang dicapai oleh wanita Terengganu. Alhamdulillah. Merangkumi semua, sangat lengkap. Sebab yang keluarga tadi bila dah sebut ni, maknanya keluarga pun yang dah sebut ni ada yang anak istimewa. Turut dicakna. Sebab first time dengar ke maknanya yang pusat autism yang kerajaan negeri nak tubuh ni percuma lah. Dia percuma. InsyaAllah selepas kita baru ni nak wawarkan dah iklan sebesar, tapi kita sekarang dalam fasa PRN kan. Jadi kita bagi laluan dulu. Lepas ni insyaAllah sekiranya kita diberi mandat untuk terus memerintah, kita akan jayakan program ini dengan lebih tersusun dan juga kita akan wawarkan secara meluas kepada rakyat kita di Terengganu. Okey, jadi kesimpulan apa yang dah sebut tadi, pencapaian wanita ni, benda ni meluas. Maknanya apa yang kerajaan negeri buat ni merupakan satu kemenangan lah untuk wanita Terengganu sendiri. Betul. Maknanya mereka ini dipelihara, mereka ini diberi peluang, mereka ini terbela, dilindungi. Dilindungi. Jadi itu merupakan pencapaian lah untuk mereka sendiri. Betul. Sangat setuju. Okey, jadi banyak dah yang dah cerita tadi. Jadi untuk penutup segmen kita pada hari ini, kita nak minta dah lah, setelah apa yang dah kongsi tadi, mungkin untuk masa depan yang dah lihat lah, harapan dah lah untuk wanita Terengganu ini sendiri secara ringkas. Okey. Mungkin di penutup kita kan, Ami? Okey, harapan Kak Da. Okey, boleh je kan kita nak sebut ni PRN kan, fasa PRN. Okey. InsyaAllah. Ilmu politik. Betul. Kami banyak dasar yang telah kami rangka, dan sebenarnya ialah nak rangka dasar ni ambil masa yang panjang. Tapi nak melaksanakan dasar mengikut strategi kita susun tu perlu juga memiliki satu masa yang panjang. Jadi saya sangat berharap kami ada banyak perancangan untuk memajukan wanita Terengganu. Kami ada banyak strategi bagaimana untuk kita nak memperkasakan dan juga kita nak melihat wanita Terengganu ini jauh ke hadapan, terbang tinggi, tapi terbang tinggi dengan ilmu, terbang tinggi dengan satu kata bekalan ilmu. Sebab kita kembali pada misi kita, wanita Terengganu kita orang ilmu, sejauh mana pun kita pergi bersama dengan ilmu. Okey, selaju mana kita melangkah, mesti melangkah dengan ilmu. Jadi Kak Da merayu sungguhlah kepada wanita Terengganu supaya sama-sama kita memberi memberi mandat, terus memberi mandat kepada kerajaan hari ini, kerajaan Parti Islam Malaysia PAS, untuk terus memerintah kerajaan. Sebab kita rasa ruginya kalau kita teruskan agenda-agenda yang banyak kita laksanakan. Jadi, tapi Kak Da cukup yakin di luar sana kita mampu berfikir, kita mampu, dengan adanya media sosial pada hari ini, kita boleh membaca, kita boleh banyak perkara yang kita boleh menilai sendiri pencapaian kerajaan, khususnya pencapaian kerajaan Terengganu dalam segmen wanita, dan juga sangat menjaga kebajikan kita sebagai wanita Terengganu. Dan seharusnya kita perlu berbangga kerana kita wanita Terengganu, wanita yang dilindungi, wanita yang dipelihara haknya. Dan banyak program-program kebajikan yang kami bantu masyarakat atau membantu wanita Terengganu. Dan insya-Allah Kak Da yakin atas kepercayaan dan juga atas orang kata ialah
satu harapan, Yes. kan, satu harapan wanita di luar sana dan harapan keadaan sendiri untuk kita terus nak membawa wanita Terengganu ini terus maju, berkat dan sejahtera di bawah kepimpinan bawah kerajaan PAS, ya, insya-Allah. Dan terima kasih kepada Lubna TV di atas satu program yang sangat baik, segmen wanita untuk wanita, kerana hanya kita yang faham, kita kan lebih memahami, bukannya Allah kita faham, kita faham, tapi kita lebih faham, lebih dekat dengan wanita di luar sana. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serah pada kami. Okey, Masya Allah, closing yang sangat, landing yang sangat baik daripada Da. Bagaimana harapan tu sangat besar. Sebabnya saya percaya banyak lagi, sebab tadi kalau disebut dasar wanita Terengganu tu sendiri pun baru je kita nak baru di Dia kena ambil 2 jam lagi tajuk tu. Okey, insya-Allah. Okey. Jadi maknanya apa nama tu, banyak lagi sebenarnya program yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri yang sedia ada sekarang ni. Dia bertepatanlah dengan kempen waktu PRN ni. Maknanya kita sebagai wanita kena cakna. Siapakah pemimpin yang hendak kita pilih? Ke manakah pemimpin itu nak bawa kita? Kan? Paling penting wanita cakna ada ilmu pendidikan politik. Yes. Kita tak sebut dia. Tak sebut, tak sebut tadi. Sebenarnya wanita perlu diberi pendedahan tentang pendidikan politik di kalangan diri dan keluarga kita. Yes. Jadi sebenarnya untuk maklumat memang Lubna TV bawakan segmen sebeginilah untuk sebagai kita nak beri kecaknaan kepada wanita dalam pelbagai aspek termasuk dalam politik. Ya, betul. Jadi kita terbuka kepada pilihan anda tapi kita memberi panduan. InsyaAllah. Gitu. Jadi pilihlah dengan bijak siapa nak bawa anda dan apa, ke mana kita hendak dibawa. Jadi untuk wanita kita ada track record. Ada wanita yang memang cakna, memang dia yang plan, okay, next program apa. Dan yang paling bestnya bab sukan tu. Walaupun dah sebut 90% atlet wanita kita bertudung aurat, dan mereka ni tak kurang dari segi performa je. Ya, sangat cemerlang. Banyak pingat jugalah banyak. yang mereka sumbangkan kepada SUKMA untuk negeri Terengganu. Sebab kalau kita tempat kedua kan? Tempat kedua, tapi kita dapat pingat emas yang paling tinggi dalam sejarah. Kali ni pecah rekod. Yeah. Tu tak cerita lagi yang cerita sukan ni kan. Jadi kalau suka tambah 2 jam lagi. Okey, jadi itulah maknanya penutup kita lah apa yang dah sebut ni, semua dah lengkap dah. Jadi kepada anda di penonton Lubna TV, teruskan bersama kami di Lubna TV, share lagi video ini agar kita dapat kongsikan maklumat-maklumat yang telah dikongsikan tadi. Sangat banyak berkenaan wanita. Jadi dengan itu sekian saja dulu daripada kami Lubna TV. Terima kasih kepada Puan Najah Zuhaida Makno sekarang sudi berkongsi di atas kesibukan jadual harian beliau. Jadi dengan itu kami juga ucapkan terima kasih kepada anda yang menonton sehingga akhir rancangan. Nantikan segmen-segmen yang lain pula dari Lubna TV. InsyaAllah. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay.